Mike, sebab saya rasa okey je kan line hari ni kan. Tap-tap skrin korang dan share-share dulu macam biasa. Hai, Assalamualaikum. Tap-tap skrin dan share-share. Tap-tap skrin dan share-share dulu korang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Okey, ada beberapa berita baiklah nak disampaikan di sini. Sebelum tu, apa khabar petang ni? Saya cuti hari ni. Saya tak bekerja. Jadi korang yang bekerja tu belum balik lagi kot. Awal tak adalah awal sangat, dah 3.30. Saya sebenarnya 5, dalam pukul 5 tu saya akan end live lah. Hai, tap-tap skrin dan share-share lagi korang. Terima kasih kerana hadir. Okey, malam ni kita akan ada satu VIP untuk promote berkenaan dengan Malaysia Madani Kedah ni dan apa program dan sebagainya lah. Bukan menteri tau. Besok malam 15 dan kita akan bersama dengan seorang adun daripada DAP. Kecil comel je orangnya, orang Melayu tapi adun ni Melayu, Jamaliah nama dia. Tapi dia parti DAP lah. Mungkin korang boleh dengar daripada perspektif dia dan boleh tanya soalan. Lepas tu aku tak ingat dah, kena tanya PA. apa lepas tu. Kalau ada seluang end awal tak? End awal juga sebab saya ada hal. Okey, baik, mari kita terus kepada topik kita lah kan. Sebab malam ni mungkin kita akan berbicara soal lain pula. Mungkin kita akan wawarkan berkenaan dengan hasil pertemuan Elon Musk. Walaupun secara maya tapi beberapa kata sepakat telah dicapai. Mungkin ada beberapa faktor lah yang dia tidak dapat datang. Mungkin dia ada business meeting yang lain pula selepas tu kalau datang ke Selangor. Tapi yang pentingnya adalah beliau telah mencapai kata sepakat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. It's not a problem lah walaupun macam mana hasil pertemuan itu. Betul tak? Okey, baik. Sekejap malam ni ada Datuk saya lupa. Nantilah korang tengok poster lah, senang. Sebab dalam kepala otak aku ni, sebab dalam hari ni saya tak berapa sihat jugalah kan, saya badan dan sebagainya. Okey lah, berkenaan dengan Sanusi ni, Sultan hebat, dia kata takkan pilih MB Chokiah macam Amir. Daripada tahun 2018, Sultan Selangor telah melantik Amiruddin Syari sebagai MB Selangor. Apa maksud Sanusi ialah Sultan Selangor tak hebat macam Sultan Kedah. Adakah begitu? Kan? Dan Sultan Selangor tak hebat sebab pilih MB Chokiah. Adakah begitu? Maksud dia, 3 contoh dalam sejarah di mana Raja-Raja Melayu telah melantik MB negeri masing-masing walaupun dikatakan berbeza dengan hasrat dan cadangan parti yang dimenangi pilihan raya. Iaitu MB mana? Iaitu MB Terengganu pada 2008. Yang kedua, MB iaitu Selangor 2015 dan Johor pada 2022. Dalam ketiga-tiga peristiwa tersebut, parti pemerintah aku juga dengan kuasa Raja-Raja Melayu. Walaupun pada awalnya hasrat parti menang pilihan raya itu adalah berbeza. Itu yang dimaksudkan bahawa kesetiaan pada raja dan negara, rukun negara. Sanusi dia mana tahu nak dahaka dengan Raja-Raja Melayu ke macam mana sekarang ini dia ni kan. Parti dia tak menang pun pada PRN tapi dia berasa berhak mempertikaikan keputusan Sultan. Nampak tak? Jadi orang macam ni dia tak boleh nak ambil kira sangat. Kenapa tak boleh nak ambil kira? Dia jenis cakap yang ikut sedap mulut dia nak keluar. Lepas tu geng-geng dia duk tepuk kat bawah. Kan? Tak tahulah saya. Diorang ni sebenarnya sokong kerana apa?
Kadang-kadang saya heran juga yang naik-naik marah. Even Mushidul Ampas nasihatkan Sanusi agar jaga ucapan. Dan hari ini tular kemarin Julai 13. Mushidul Ampas nasihatkan Sanusi supaya jaga ucapan. Akhirnya Mushidul Ampas ini tegur Sanusi ini, jangan sentuh raja serta isu kaum dan agama. Ada jugalah pemimpin parti Islam yang sensibel, alhamdulillah lah. Tapi apa yang heran, yang cover berita ni hanyalah Astro Awani dan FMT. Selalunya berita yang tak pro Sanusi ni, Sinar Harian aku nampak takkan carry. Sebab itulah saya fikir 2 kali kalau wancana Sinar nak ajak buat podcast kan. Okay, selalunya berita yang I don't know lah, when you claim yourself as a akhbar yang kononnya neutral. Jangan marah tanya. Kan serang kita pula. Okey. Jadi satu lagi perkara yang saya nak sampaikan di sini, kajian pengundi Melayu Selangor 69%. Ini kajian daripada mana tahu? Kajian daripada Sinar Harian. Sinar Harian menerbitkan satu posting hari ini berkenaan dengan dia kata apa? Dia kata kajian menunjukkan 69% puas hati dengan prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Pengundi Melayu, kajian pengundi Melayu lah. Dan ini responden ini berdasarkan 1068 orang responden terdiri pada pengundi Melayu berdaftar di Selangor. Dan mereka berpuas hati dengan prestasi keseluruhan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan hasil tinjauan pendapat pengundi Melayu Selangor yang dijalankan oleh Endeavour MGC bermula 12 Jun hingga 18 Jun itu juga mendapati 30% lagi responden tidak setuju, manakala 1% pula tiada pendapat. Jadi dapatan kajian itu turut menyaksikan 68% responden yang berpuas hati dengan prestasi keseluruhan Kerajaan Perpaduan, 31% lagi tidak berpuas hati dan 1% lagi tak nak mengundi lah, macam tak tahulah kan. Dan kajian ini sampel dia rawak berserta 56 kawasan DUN undangan negeri dengan pecahan 50% responden lelaki dan 50% responden perempuan. Jadi dengan ini boleh kita katakan Selangor ini boleh kita boleh confirm lah, nak kata 80% boleh dikatakan akan jadi milik, masih lagi akan jadi milik PH. Okay? Okay, baik. Saya pernah terdengar satu ceramah bekas Perdana Menteri tinggi sekali lagi nak jadi Perdana Menteri ni. Dia tanya PRU penentunya siapa? Raja jawab di kalangan audiens. Kamu semua pengundi yang mengundi di sebuah negara jutaan bilangannya, bukan pihak lain. Dah okey dah tu boleh terima. Tapi dia sambung pula apa? Bukan bumbu hijau, bumbu kuning kau. Faham? Kita kilas sikit-sikit. Kata dia pelilah. Lepas tu dia meroyan mengenai SD yang dah cukup yada-yada indirectly tak puas hati terhadap raja dan sebagainya. Nak masuk 8 bulan. Kau bayangkan tak boleh move on lagi. Padahal ikutkan parti yang dia ikutkan. Kalau kita tengok berdasarkan PRU lepas, keputusan PRU lepas, dia dapat 74 kerusi. Kalau 74 dengan 82, mana yang lebih besar? Betul tak? Kalau ikutkan parti dia yang kalah PRU. Undi popular pun dia hancur juga. SD tu tak ikut pindahan perlembagaan mengenai lompat parti. Celah mana dia perasan dia boleh penang pilihan raya dan jadi kerajaan? Sekarang ni dia nak hasut rakyat supaya tak hormat agung. Bukankah itu satu perkara yang biadab? Lantikan Perdana Menteri itu kuasa bicara agung dan ia jelas dalam perlembagaan. Kita ni bukan negara republik. Jadi Perdana Menteri bukan dilantik terus oleh rakyat. Kalau nak bicara pasal konsep senang macam ini, pun dia tak boleh nak faham macam mana dia nak mentadbir sebuah negara. Sebab itulah kita tak heran masa dia jadi Perdana Menteri, dia adalah Perdana Menteri yang paling gagal dan paling singkat dalam sejarah Malaysia. Dia sanggup hasut rakyat untuk dahaka. Apa jenis kerajaan Melayu Islam yang mereka nak bawa sebenarnya?
dah gagal tunggang kaum, dah gagal tunggang agama, sekarang ni nak tunggang raja pula. Sekarang ni kalau kita tengokkan naratif yang mereka bawa, menunggang nama persendakan raja ini dah makin menjadi-jadi di kalangan politik, ahli politik pertikaian nasional ni, penipu nasional ni. Adakah ini kita boleh katakan sebagai strategi pilihan raya oleh mereka, nak bagi polis tangkap mereka, lepas tu nak jadi hero rakyat? Adakah begitu? Jadi since you are a failed PM, bukan sahaja Malaysia negara paling teruk recovery masa pandemik dalam Asia, ekonomi pun merundum masa dia jadi Perdana Menteri, dan kita lihat ringgit pun paling teruk merundum semasa mereka menjadi kerajaan. Kan, wartawan pula dia tak berani nak jumpa, dia tak berani nak jawab terus soalan daripada wartawan. Kita bandingkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia selalu dengan wartawan, dia selalu selepas every session yang dia keluar daripada istana, perkaran istana, dia akan berhentikan kereta, dia turun kereta dan dia akan jawab soalan terus kepada wartawan. Betul tak? Setiap kali dia keluar daripada istana, kan, dia akan terus jawab soalan daripada wartawan itu sendiri. Jadi sekarang ini pula dia terus jawab soalan daripada, dia jawab terus soalan-soalan daripada anak-anak muda melalui satu program Temu Anwar. Kan? Jadi dia tu pun wartawan pun dia tak berani nak jumpa. Ini kan pula dengan the face of Tigers of Asia. The worst and worst, you are now the cluster mahkamah under the case of Jana bawah meja. Pada saya kan, pembangkang kena cadang orang lain nak jadi Perdana Menteri. Kalau ada orang lain yang lebih berkelayakan untuk jadi Perdana Menteri, at least korang cadanglah orang lain untuk jadi Perdana Menteri, kan. Sebab tak boleh lah nak recycle orang yang sama seperti Midin Cirit ni, kan. Kita boleh macam nak kata macam tak layak adalah nak angkat dia sebagai Perdana Menteri sekali lagi. Sebab cari je lah orang lain. Tak ada orang lain ke yang boleh jadi Perdana Menteri, kan. Even ketua pembangkang pun cadang orang lain. Kan, tak payahlah nak recycle balik orang yang sama yang telah gagal ni. He's definitely bukan aku tak vote for dia, kan. Ingat tak akak tu dulu, aku siapa Muhyiddin, aku tak undi dia, kan. Akak tu ke mana dah akak tu pergi? Sian, akak tu dia paling banyak menerima kritikan dan cemuhan masa tu, kan. Jadi dah pernah derhaka mengenai ordinal darurat dan sebagainya, Masya Allah, kan. Lepas tu nak angkat lagi orang macam ni sebagai Perdana Menteri. Okey, kita tengok Sanusi pula. Kita tengok dia ni dah semakin parah sekarang ni, kan. Kalau duk fitnah, duk hina orang, melakukan perpecahan ummah dan mendahaka kepada yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Melayu, sudah-sudahlah, kan. Kempenlah secara berhemah dan berfakta. Kita tak mau dengar dah benda-benda macam ni. Cara berkempen orang Melayu, orang memecah belahkan, even petik nama Sultan pula. Dakwaan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS ni, Sanusi ni, mereka cipta nama Kerajaan Perpaduan Agong untuk kerajaan ini bukan dari Agong diserang oleh orang ramai. Bagi mereka, Sanusi ni terlalu angkuh dan penipu sehingga sanggup berbohong semata-mata untuk menjadi popular di kalangan penonton dia. Ini kerana kalau kita tengok, kalau dia nak petikaikan, dia konon kata, kau tahu tak, siapa je ada dalam tu? Dia je ada dalam tu. Kalau dia keluar, lepas tu dia kata ini adalah cadangan yang di-Pertuan Agong, dia mempertikaikan. Sekarang ini Muhyiddin Yassin sendiri yang mengumumkan bahawa yang di-Pertuan Agong mencadangkan Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan bagi membentuk Kerajaan Perpaduan. Kalau nak dengar video tu pun sekali lagi, aku boleh mainkan kat kamu semua ni. Tapi kata Midin Topok dalam sidang media selepas bertemu yang di-Pertuan Agong November lepas, PN
tolak cadangan itu kerana beranggapan mereka boleh membentuk kerajaan sendiri. Jadi itulah klip video yang memaparkan bagaimana Angkuh Sanusi sekarang ini membuat dakwaan bahawa nama kerajaan perpaduan tidak pernah disebut oleh Yang di-Pertuan Agong. Klip video tu yang bertajuk betulkah Agong tak cakap untuk tubuh kerajaan perpaduan. Itu yang tular di kalangan pengguna media sosial, betul. Jadi dia macam ni, dia kata, tuan-tuan dengar tak kata Agong suruh tubuh kerajaan perpaduan? Tuan-tuan dengar tak? Dia kata, tak ada siapa yang di dunia ni dengar, dia seorang je. Dia kata, tak ada siapa yang dengar. Itu dakwa dia dalam ceramah dia baru-baru ni. Jadi dia kata tak ada mana-mana media termasuk TV atau video yang memaparkan Yang di-Pertuan Agong mencadangkan agar kerajaan perpaduan ditubuhkan. Dia kata tak ada siapa yang dengar. Anwar Ibrahim saja yang dengar. Dan satu Malaysia percaya kat dia. Hampa nampak tak permainan dia? Hampa nampak tak dia mulut dia ni? Kan? Jadi, selepas tu, tidak ada satu pun dia kata bilangan yang mencukupi. Tuanku mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH untuk membentuk unity government atau kerajaan perpaduan. Itu kata Mahyadin. Okey, jadi sekarang ni apa jenis politik yang dimainkan oleh pembangkang ni pun aku tak tahulah. Kan? Kadang-kadang letih tau bila memikirkan orang-orang macam ni. Kalau mereka ni, nasib baik mereka ni tak jadi kerajaan. Kalau mereka jadi kerajaan, aku tak tahulah lagu mana mereka ni nak takbir negara kita ni dalam situasi hari ni. Jadi nasib baiklah, aku sangat bernasib baik, aku sangat lega yang mereka ni tak jadi tak jadi serius. Aku sangat lega mereka ni tak jadi kerajaan weh. Kan? Okey. Silakan Zaim. Kejap. Kejap ya. Dengar tak? Ya. Dengar. Kenapa awak tutup muka awak? Kenapa gambar tu tutup muka? Sekejap. Jap, dah 10 kali jap dah ni. Dah sedia nak cakap ke tak? Kalau tak, saya turunkan. Dia tak nak bercakap lagi, kita tunggu bila dia nak bercakap. Okey, kita sebenarnya masih awal lagi untuk menarik nafas lega bila kita dengar sekarang ini kekuatan ringgit sudah kembali kepada RM4.50 saya bagi amaran sekali lagi. Kalau awak nak bercakap, awak bercakap. Kalau awak tak nak bercakap, awak sediakan hujah awak. Kalau awak tak nak bercakap, saya turunkan awak. Boleh tak beri satu respect kalau jenis yang tak tahu nak berbahas, naik untuk provoke dan saya terangkan di sini, itu adalah satu audio yang diedit. Kalau dia at least bercakap dengan saya dan beritahu saya, oh okey, ini adalah ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kenapa dia boleh audio macam tu, katakanlah kan, saya akan bagi tahu awak audio yang sebenar dan kita boleh berbahas dengan baik. Okey? Jadi kalau nak tunjuk bodoh naik, saya akan turunkan orang yang bodoh-bodoh. Okey? Saya bagi peluang sekali lagi, kalau anda jenis tak nak berhujah,
Saya akan turunkan sekali lagi. Okay, saya bagi peluang sekali lagi. Kita orang ni baik tau. Kita orang bagi peluang. Okay, dah sedia nak bercakap atau masih lagi nak beraudio? Hello? Hello? Dah boleh bercakap dah? Ke nak masih lagi nak tayang audio? Atau awak tak reti nak bercakap? Pandai benda. Ni nyom ni? Anio? Anio? Terima kasih ni jangan bimbang tak apa dah. Okey. Dia ni tak boleh bawa bincang. Dia tak boleh bawa bincang. Zaim tak bawa lato-lato. Dia dia macam tu je. Dia geram betul aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga awal pagi buta orang bengong macam tu noh. Biasalah pagi buta. Petang hari. Kau pagi buta, tengah hari ni pagi buta lah first baru buka live kan. Kalau orang jenis macam tu, ada lato-lato tapi lato-lato tak bawa tinggal sebelah, mai duk sembang macam ni, tak payahlah. Zaim, takat label hang, takat mai sembang, takat buat perangai bodoh macam tu, tak payah duk mai kot ni. At least sebelum-sebelum ni ada juga walaupun beza pendapat tapi dia berani naik. Kami layan elok. Layan sampai habis, sampai hujau. Okey lah kami, sampai mereka pun nak turun kata ada kerja, kami pun tak ada masalah. Tak ada hina, tak ada keji. Padahal yang ni bawa topik okey, kita bahas pasal dahaka. Adakah Sanusi dahaka? Adakah Perikatan Nasional dahaka? Bawa hujah hang kalau ada hujah. Silakan, kami tak ada masalah kalau ada hujah, ada fakta, ada apa tahu? Ada apa benda? Sebab aku live sampai pukul 5 je hari ni. Masa tu sangat pendek, sejam setengah aja. Jadi saya tak nak waste time untuk orang-orang yang buang masa ini. Jom kita terus kepada kita punya itulah agenda hari ini untuk berkenaan dengan Sanusi biadab, tangkap Sanusi. Hashtag dekat bawah tangkap Sanusi hashtag tangkap Sanusi. Sebab dia hari ni pula petang ni ada satu report polis lagi yang akan dibuat terhadap beliau. Sanusi patut lama kena tangkap dah. Silakan, saya bagi floor. Menghuru-harakan negara dah, macam-macam isu kontroversi dah dia buat. Tapi yang ni, tapi hari tu ingat tak? Dia kena panggil dengan polis Bukit Aman, dia senyap sekejap. Lepas tu dia balik. Ini kena balik. Lepas ni dia senyap kejap. Macam tu je cara dia nak kena kan. Sebab apa? Sampai Mursyidul Ampas sendiri pun dah tegur dia. Baik, saya nak beritahu satu perkara. Hari ini 14 Julai, Keadilan Cabang Selayang bersama pimpinan PH dan BN, dua-dua pimpinan PH dan juga pimpinan BN telah membuat laporan polis di IPD Gombak berkaitan ucapan keterlaluan serta dianggap biadab yang dibuat oleh Sanusi menyentuh isu 3R seceramah PN di Selayang baru-baru ini. Okey. Jelas Jadi polis Selayang sendiri akan menyiasat berkenaan hal inilah.